بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam sesi perkongsian ilmu kuasai tata bahasa, kenali perkataan, fahami Al-Quran sesi ke-93. Dalam sesi ini, kita akan beralih kepada satu lagi surah yang banyak menceritakan kisah hari kiamat dengan menyingkapkan pula perasaan manusia ketika mengalami hari kiamat. Surah An-Nazi'at, surah kedua dalam juzuk ke-30, terletak selepas surah An-Naba yang baru kita teliti. Surah ini juga dimulai dengan ayat qasam atau ayat sumpah seperti yang kita telah kaji dalam surah Al-Mursalat. Dalam surah An-Nazi'at ini Allah bersumpah dengan 5 makhluk bahawa manusia akan dibangkitkan semula pada hari kiamat untuk menerima balasan. Jadi sangat konsisten penegasan Allah untuk menunjukkan betapa besar dan pentingnya kejadian hari kiamat. Surah ini mempunyai 46 ayat dan sesi ini kita akan mengkaji ayat 1 hingga ke 26. InsyaAllah. Surah ke-79 ini turun di Mekah. Makna surah ini malaikat-malaikat yang mencabut, iaitu mencabut nyawa. Surah ini menjelaskan 2 kiamat yang terjadi, iaitu kiamat pribadi yang terjadi kepada setiap manusia apabila nyawanya diambil. Terdapat perbezaan cara orang ingkar dan orang beriman diambil nyawa. Satu lagi adalah hari kiamat besar yang terjadi dengan 2 tiupan sangkakala, di mana setiap manusia mati dengan tiupan pertama dan hidup semula dengan tiupan kedua untuk menerima balasan, yang juga berbeza antara orang mukmin dan orang mungkar. Selain dari itu, disebut soalan orang kafir yang suka mengejek bila datang hari kiamat dan tarikh berlaku hari kiamat, dan diberitahu ia adalah perkara gaib yang hanya dalam pengetahuan Allah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, wan nazi'ati gharqa. Ayat ini mempunyai 3 perkataan, iaitu wa, an-nazi'ati dan gharqa. Wa ni adalah harfun jar dan qasam, makna demi ya. Dan an-nazi'ati ni adalah malaikat yang mencabut nyawa, iaitu untuk kaum kafir. An-nazi'ati ni adalah isim ma'rifah samsiyah majrul. Dia adalah jamak muannas salim dan root word dia naza'a. Naza'a ni naza' kan, macam kita kata selalulah orang yang nak meninggal, kita dah ambil perkataan ni naza' ni ya. Jadi kita lihat kita ada waw kasam dan juga ni muqsam bih ni ya, iaitu objek yang Allah sumpah ni. Jadi di sini kita lihat ayat ini adalah ayat kasam atau ayat sumpah dengan menggunakan harfun kasam waw. Dan kalau kita lihat an-nazi'ati ni, ia adalah makhluk yang mencabut nyawa, dan Allah tak terangkan apa sebenarnya makhluk ni. Jadi ada beberapa pandangan ahli tafsir. Ada yang mengatakan malaikat dan ada yang mengatakan angin, dan ada yang mengatakan bintang yang dicabut dari ufuknya. Tapi yang masyhurnya adalah malaikat. Jadi di sini saya ambil sebagai malaikat. Dan gharqan dengan sekasar-kasarnya, iaitu di sini isim nakirah mansub dan dia adalah maf'ulun mutlak, iaitu untuk menegaskan kita gharqa kan, menegaskan lagi ni yang mencabut nyawa ni dengan sekasar-kasarnya, iaitu nyawa yang ahli tafsir kata ni adalah mencabut nyawa orang kafir yang dicabut dengan kasar kerana roh dia ketika tu tak mau keluar, kerana masa tu dia tahu dia akan diazab. Jadi itulah malaikat terpaksa rentap sebenarnya ya, masuk dalam tubuh dia dan rentap roh dia untuk keluarkannya. Jadi di sini demi malaikat yang mencabut nyawa, itu kaum kafir dengan sekasar-kasarnya. Jadi di sini kita lihat An-Nazi'ati ni adalah nama surah yang diperolehi ni, An-Nazi'ati daripada perkataan ni. Jadi dalam ayat Al-Quran terdapat ayat kasam yang berfungsi untuk menegaskan penyataan yang disampaikan. Selalunya Allah bersumpah dengan makhluknya yang hebat, yang kudus. Jadi di sini Allah bersumpah dengan makhluknya An-Nazi'ati ni. Dan 4 lagi, insyaAllah kita akan lihat lagi 4 ayat berikutnya.
Di sini Allah bersumpah untuk manusia akan dibangkitkan semula pada hari kiamat untuk menerima balasan. Ayat kedua, wannashitati nashta. So kita lihat ayat ini juga mempunyai 3 perkataan, iaitu wa annashitati nashta. Wa ni adalah harfun ataf, makna demi. Annashitati adalah isim makrifah samsiah majrul, dan dia juga merupakan maktuf sebab ataf kan. Makna malaikat yang mencabut nyawa kaum mukmin. Ni untuk orang mukmin pula. Jadi maktuf an-nashitati, jadi maktuf alaihi dia tadi kita ada yang ayat pertama an-nazi'ati tadi kan. Yang mencabut nyawa juga, tapi nama malaikat lain. Jadi ada 2 malaikat sekarang kita tengok ya. And then nashtan, dengan selembut-lembutnya. Ini adalah isim nakirah mansub, dia daripada perkataan nashita. And then kita lihat dia adalah maf'ulun mutlak. Kita tengok dia sebab dia untuk penegasan. Sebab kita tengok ni pun root word dia sama, nashita dengan nashita. Iaitu dia menegaskan an-nashitati ni, malaikat yang mencabut nyawa dengan selembut-lembutnya. Jadi sebaliknya, nyawa orang beriman dicabut dengan lembut dan ruhnya keluar perlahan-lahan ya. Allahu Akbar. Ayat kita yang ketiga, wasabihati sabha. So kita lihat ayat ini mempunyai 3 perkataan, iaitu wa, as-sabihati dan sabhan. Wa ni adalah pun ataf, makna demi ya. As-sabihati ni adalah isim makrifah samsiah majrul. Dia merupakan jamak muannas salim di sini sebab kita tengok ada alif ta ni kan. Jadi ni dia berfungsi sebagai maktuf ni sebab kita ada ataf kan. Jadi maktuf maktuf alaihi dia tadi kita ada ayat sebelum ni tadilah an-nashitati tadi kan. Malaikat yang mencabut nyawa kaum mukmin. Di sini as-sabihati ada malaikat yang turun dari langit. Jadi kita tengok an-nashitati dengan as-sabihati. Pattern sama kan. Lepas tu sabhan ni dengan cegas. Ini adalah isim nakirah mansub. Dia merupakan maf'ul mutlak di sini. Itu fungsi dia adalah untuk menegaskan. Sebab kalau kita lihat root word dia sama. Sabaha, sabaha. Jadi dia menegaskan kata as-sabihati ni. As-sabihati sabhan. Jadi bunyi dia ada rhyme kan. Jadi cantik kan di sini. Maf'ul mutlak ni memang selalu cantik. Jadi di sini makna demi malaikat yang turun dari langit dengan cergas. Jadi kita lihat Allah juga bersumpah dengan makhluk yang bergerak cergas apabila menerima perintah Allah. Iaitu dia tidak bertangguh dan sebenarnya malaikat ni memang sangat taat. Ayat keempat, fasabiqati sabqa. So kita lihat ayat ini juga mempunyai 3 perkataan, iaitu fa, as-sabiqati, sabqan. Fa ni seperti tadi juga adalah harfun ataf, makna dan. As-sabiqati ni adalah isim makrifah samsiah majrul. Dia adalah juga maktuf sebab kita ada ataf tadi kan. So makna di sini malaikat yang membawa nyawa kaum mukmin ke syurga. Jadi bila ada maktuf alaihi dia tadi ayat yang sebelum ni lah as-sabihati tadi, malaikat yang turun dari langit tadi. Lepas tu kita lihat sabqan. Ini adalah isim nakirah mansub. Dia adalah juga merupakan maf'ul mutlak. Sebab kita lihat root word dia sabaqa, sama kan dua-dua. Jadi dia menegaskan. Maf'ul mutlak selalu menegaskan fungsi kan. Jadi dia menegaskan lagi perkataan sabiqati ni. Sabiqati sabqan kan. Jadi ini pun juga cantik dari sini. Dan malaikat yang membawa nyawa kaum mukmin ke syurga dengan kencang. Jadi sini Allah juga bersumpah dengan malaikat yang cekap menjalankan tugas membawa nyawa kaum mukmin ke syurga dengan kencang, iaitu pantas sampai ke destinasi. Ayat kelima kita, fal mudabbirati amra. Ayat ini juga mempunyai 3 perkataan. Jadi fa al mudabbirati amra. Fa ni adalah harfun ataf, makna dan. Al mudabbirati ni malaikat yang diperintahkan mengatur ni. Ini adalah isim makrifah samsiah majrul dan dia juga merupakan maktuf lepas ataf. Jadi maktuf alaihi dia tadi ayat sebelum ni lah ada as-sabiqati kan, malaikat yang membawa nyawa kaum mukmin ke syurga tadi yang dengan pantas ni. Ni dia mengatur, malaikat yang mengatur pula mudabbirati. Amran, urusan dunia, dia mengatur urusan iaitu di dunia. Ini adalah isim nakirah mansub dan dia merupakan maf'ulun bih. Ada malaikat yang diperintah mengatur urusan dunia. Jadi kita lihat sumpah yang kelima ini ialah dengan malaikat yang mengatur urusan dunia seperti yang diberi Allah. Dari surah ini kita belajar malaikat mempunyai tugas masing-masing, specialize dalam bidang masing-masing. Mereka sangat cekap dan taat, patuh menjalankan perintah. Jadi kita juga dah baca sebenarnya dalam surah Al-Insyiqaq. Allah sebutkan langit dan bumi juga sangat patuh dengan perintah Allah.
Jadi sebenarnya kita manusia ni ada yang tidak patuh kan. Alah, sangat memalukan. Ayat ke-6 kita, yauma tarjufur rajifah. So kita lihat ayat ini mempunyai 3 perkataan iaitu yauma tarjufu ar-rajifah. Yauma ni adalah zarf zaman, ada maf'ul fih lah, makna pada hari kan. Tarjufu bergoncang, ini itu bumi ya. Dan tarjufu ni adalah fi'il mudhari' marfu', dia adalah untuk hiya ni. Dan kita lihat dia adalah rajafah Ar-rajifah ni adalah goncangan. Itu goncangan pertama apabila berlaku tiupan pertama sakakala. So rajifah ni adalah isim makrifah samsiah marfu', isim fa'il juga daripada root word dia rajafah. Dia merupakan fa'il yang dizahirkan daripada fi'il tarjufu ni. Di sini pada hari bergoncang iaitu bumi dengan goncangan. Pertama apabila berlaku tiupan pertama sakakala. Jadi di sini kita lihat ayat ini yauma tarjufur rajifah. Tarjufur rajifah apabila tiupan pertama kan. Kita baca dulu dalam surah Al-Zalzalah kan. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digegarkan dengan gegaran sedahsyat-dahsyatnya. Zalzalah kan, kita lihat dia itu gegar. Sini rajafah. Ni adalah goncangan. Jadi kita lihat ayat-ayat mengenai hari kiamat ni sebenarnya dia memang cantik perkataan-perkataan yang Allah gunakan tapi ceritanya sangat mengerikan sebenarnya ya. So kita lihat dalam kedua-dua surah iaitu menerangkan mengenai hari kiamat ni iaitu alam akan hancur dan musnah diganti dengan alam akhirat dan manusia mati semuanya ya. Tapi di sini kita lihat ni adalah ayat untuk menyatakan kedatangan hari kiamat dengan bumi bergoncang apabila berlaku tiupan pertama selepas Allah bersumpah dengan 5 makhluk iaitu An-Nazi'at, malaikat yang mencabut nyawa kaum kafir, An-Nashitat, malaikat yang mencabut nyawa kaum mukmin, dan As-Sabihat, malaikat yang turun dari langit, dan As-Sabiqat, malaikat yang membawa nyawa iaitu kaum mukmin ke syurga, dan Al-Mudabbirat, malaikat yang diperintahkan mengatur urusan dunia. Jadi ini menunjukkan penegasan kedatangan hari kiamat. Jadi ayat ini stronger sebenarnya ya. Allah sampai bersumpah untuk menegaskan hari kiamat. Ayat ke-7. Tatba'uhar radifah. Kita lihat ayat ini mempunyai 3 perkataan. Tatba'uhar radifah. Tatba'u adalah fi'il mudhari' marfu' untuk hiya daripada perkataan tabi'ah root word dia dan makna akan menyusul atau mengikuti. Ni maknanya ni adalah dhamir hiyalah, dia maf'ul bih muqaddam kerana dia datang sebelum daripada fa'il yang dizahirkan ni ar-radifah ni. Iaitu ni adalah isim ma'rifah samsiah marfu', dia merupakan fa'il yang dizahirkan untuk fi'il tatba'u ni. Makna tiupan yang kedua akan menyusul atau mengikutinya, nya ni adalah goncangan yang rajafah tadi kan, rajifah tadi yang dalam ayat sebelum ni iaitu goncangan pertama apabila berlaku tiupan pertama sakakala. So ni ar-radifah tiupan yang kedua. Jadi di sini tiupan pertama disusuli tiupan kedua ar-radifah ni dan berikutnya semua manusia akan hidup semula selepas tiupan kedua ni. Ayat ke-8, qulubun yauma idzin wajifah. So di sini juga mempunyai 3 perkataan iaitu qulubun yauma idzin wajifah. Qulubun ni adalah isim nakirah marfu' dan dia adalah mubtada sebenarnya daripada perkataan qalaba lah, dia juga jamak taksir. Kita dah buat banyak kali qulub ni makna hati manusia. Yauma idzin adalah zarf zaman, dia maf'ul fi pada hari itu. Wajifah dalam ketakutan. Ni adalah isim nakirah marfu' dan dia merupakan na'at kepada kulubun. Kulubun wajifatun kan, dua-dua isim nakirah marfu'. Jadi dia pattern sama. Hati manusia pada hari itu dalam ketakutan. Iaitu digambarkan perasaan manusia ketika terjadi hari kiamat. Hati diselubungi kegerunan yang amat sangat sebenarnya. Sebab dalam hati kecil mereka tahu itu adalah hari kiamat yang selalu diperingatkan Allah. Ayat ke-9. Absaruha khasyi'ah. So ayat ni juga mempunyai 3 perkataan iaitu absaru dan khasyi'ah. Absaru ni pandanganlah kan, selalu absar kan. Ini adalah isim marfu' dan dia adalah merupakan mubtada sani di sini dan
dia diikuti oleh damir ni, iaitu ha ni damir ya, jadi dia mudhaf ilaih di sini. Pandangannya and then khasyiah ni adalah tunduk gerun. Jadi di sini dia adalah isim nakirah marfu', jadi dia merupakan khabar sani, iaitu khabar sani kepada mubtada sani tadi ni, itu absaru jadi absaru khasyiah, jadi pandangan tunduk gerun. Jadi absaru khasyiah ni, pandangannya tunduk gerun ni adalah merupakan khabar kepada mubtada kulubun tadi, ayat sebelum ni kan, kulubun yauma izin wajifah, hati dalam ketakutan. Itu khabar pertama, ada ketakutan, hati itu dalam ketakutan. Yang kedua ni pandangan tunduk gerun. Jadi pandangan yang tertunduk gerun ni menggambarkan ketakutan yang amat sangat sebenarnya dirasai ketika itu. Ayat ke-10, yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Kita lihat ayat ini mempunyai 8 kataan. Yaquluna inna lamarduduna fi al-hafirah. Yaquluna ni mereka berkatalah, ni adalah fi'il mudhari' marfu' dan dalamnya terdapat fa'il dhamir muttasil mabni dengan waw tersukun, tak adanya hum fi mahall rafi'in. Ni adalah makna apakah? Harfun istifham lah kan. Dan in sesungguhnya dia adalah harfun nasi dan taukid, dia nawasih. Jadi kita akan ada isim in dan juga khabar in. Di sini isim in adalah damir nahnu, inilah na ni makna sesungguhnya kita. La ni benar-benar ni adalah harfun taukid, dan marduduna ni akan dikembalikan. Ni adalah isim maf'ul dan daripada perkataan radda, dan dia adalah khabar in di sini. Dan fi ni adalah harfun jar, makna ke dalam, al-hafirah. Ini adalah isim makrifah kamar yang majrul daripada perkataan hafara. Ini adalah isim fa'il, makna kehidupan semula di dunia. Jadi di sini mereka yang ingkar berkata, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dikembalikan ke dalam kehidupan semula di dunia. Jadi orang ingkar yang di dunia dahulu begitu yakin tidak ada hari kebangkitan, baru rasa gemetar dan tahu mereka akan dihidupkan semula. Tetapi masih ingin nak menyoal sebenarnya kan, untuk menutup ketakutan mereka. Satu kebiasaan manusia kan. Ayat ke-11, Aiza kunna izaman nahirah. Kita lihat ayat ini mempunyai 5 perkataan, iaitu Aiza kunna izaman nahirah. Ini adalah harfun istifham, mana bolehkah, itu bolehkah dihidupkan semula. Dan iza ni makna sesudah, ini adalah zaraf zaman dan juga ada waktu syarti di sini. Bila kita ada syarat ni, kita akan ada ayat syarat. Ayat syarat kita adalah kunna izaman nahirah ni. Sesudah kita menjadi tulang yang reput. Kunna ni adalah fi'il madhi mabni. Dalamnya tersembunyi isim kana damir mutasil dengan nun alif atas sukun, tak adanya nahnu fi mahalli rafi'in. Dan izaman dia adalah isim nakirah mansub, dia merupakan khabar kana. Jadi kita ada isim kana, kita ada khabar kana di sini. Nahiratan dia adalah isim nakirah mansub daripada perkataan nahara, dan dia adalah merupakan na'at. Sebab kita lihat dua-dua ni isim nakirah mansub kan, izaman dengan nahiratan dia sama pola dia, pattern dia sama. Jadi bolehkah dihidupkan semula sesudah kita menjadi tulang yang reput? Ni orang kafir ni rasa gerun dan hati mereka sebenarnya tahu. Tapi dia bertanya-tanya lah kan. Tapi di sini sebab kita memang dah baca dalam surah Al-Qiyamah dahulu kan. Memang Allah boleh menghidupkan tulang yang memang dah hancur dan reput sampai Allah kata jari jemari pun boleh Allah susun semula. Dan di sini kita tengok kita ada ayat syarat kunna izaman nahirah ni. Kita menjadi tulang yang reput, tapi kita lihat kita tak akan ada jawab syarat kerana ni adalah satu perkara yang pasti. Ayat ke-12, qalu tilka izan karratun khasirah. So, kita lihat ayat ini mempunyai 5 perkataan, iaitu qalu tilka izan karratun khasirah. Qalu ni adalah fi'il madhi mabni dan dalamnya terdapat fa'il damir muttasil mabni dengan waw atas sukun, tak adanya hum fi mahall rafi'in. Mereka berkata tilka ni isim isyarah ya lah, dia adalah mubtada, dia makna itu kan. Dan izan jika, ni adalah pun jawab. Dan karratun ni adalah isim nakirah marfu', dia merupakan khabar kepada mubtada ni. Tilka karratun itu kebangkitan, atau adalah pengembalian, khasiratun yang merugikan. Ini adalah isim nakirah marfu', dia merupakan na'at kepada karatun ni. Karatun khasiratun. Jadi dua-dua isim nakirah marfu', pattern sama kan. Mereka berkata itu kebangkitan jika benar adalah pengembalian yang merugikan.
Ni orang kafir ni lah merasakan tidak ada guna untuk dibangkitkan semula kan. Kerana memanglah pada mereka, sebab mereka memang tak dapat faedah lah, sebab mereka tahu mereka memang akan menerima seksa kan. Jadi memanglah dia berkata-kata lah hati dia ni. Ayat ke-13, fa innama hiya zajratun wahidah. So kita lihat ayat ini juga mempunyai 5 perkataan, iaitu fa innama hiya zajratun wahidatun. Fa ni adalah harfun istinaf, dan innama ni makna maka, innama makna sesungguhnya. Innama ni adalah harfun kafatun makfufatun. Itu dua rangkaian harfun, inna dan ma. Jadi itu innama ni kita buat dulu ni, dan juga dia adalah taukid, maka sesungguhnya. Hiya ni adalah damir hiya, dia mubtada lah di sini. Ya, iaitu refer kepada pengembalian yang tidak sukar tu. Allah kata tak sukar. Zajratun, ni adalah isim nakira marfu', dia merupakan khabar kepada mubtada ni, pada hiya ni tadi. Jadi dia adalah pengembalian tidak sukar hanya dengan tiupan. Zajratun wahidatun, satu kali. Ni adalah isim nakira marfu', dan dia adalah na'at kepada zajratun ni, wahidatun. Jadi kita lihat dua-dua adalah isim nakira marfu'. Jadi pola sama. Maka sesungguhnya iaitu pengembalian yang tidak sukar hanya dengan tiupan satu kali. Jadi Allah kata memang mudahlah Allah nak menghidupkan semua manusia ni hanya dengan satu tiupan. Allahu Akbar. Ayat ke-14, faiza hum bisahirah. So ayat ini juga mempunyai 5 perkataan, iaitu fa, iza, hum, bi, as-sahirah. Fa ni adalah harfun istinaf, maka. Iza ni adalah harfun mafajah, tiba-tiba. Hum, mereka, itu makhluk. Ni adalah damir hum dan dia mubtada. Bi adalah harfu jar, makna dalam, dan as-sahirah. Ni adalah hidup kembali, keadaan hidup kembali. Ni adalah isim makrifah samsiah majrul, dan pada perkataan sahirah. Jadi di sini maka tiba-tiba mereka itu makhluk dalam keadaan hidup kembali. Jadi description Allah dengan satu tiupan tiba-tiba semua manusia hidup dalam sekejap mata. Amazing kan? Itulah kekuasaan Allah. Ayat ke-15, hal ataka hadisu Musa. Kita lihat ayat ini mempunyai 5 perkataan. Hal ataka hadisu Musa. Hal ni adalah harfun istifham, makna sudahkah? Ata ni adalah fi'il madhi mabni huwa, dan dia ada makna sampai kepada. Ka ni Nabi Muhammad ni adalah damir anta maf'ul bih muqaddam di sini, sebab kita lihat fa'il hadisu ni datang kemudian. Jadi dia datang dulu sebab dia muqaddam. Hadisu ni adalah isim marfu' dan dia merupakan fa'il yang dizahirkan daripada perkataan ata ni, fa'il ata ni. Dan ada hadisu Musa ni cerita Nabi Musa. Ni adalah dua isim bergandingan, jadi dia adalah mudhaf ilaih. Musa ni adalah juga dia adalah isim majrul, tapi memang sebab dia mudhaf ilaih kan. Tapi sebab dia mamnu' min as-sarf, jadi kita akan tak nampak lah, sebab mamnu' min as-sarf memang tidak boleh mengambil kasrah. Jadi di sini kita lihat sudahkah sampai kepada Muhammad cerita Nabi Musa. Jadi Allah tukar subjek ni, rujuk kepada Nabi Muhammad dan Nabi Musa pula cerita dia ni. Jadi kita lihat Allah nak membawa perbandingan supaya manusia tidak terjebak dengan kesombongan Fir'aun. Sebab Nabi Musa ni cerita dengan Fir'aun kan. Ayat ke-16 kita, isnadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa. Ayat ini mempunyai 9 perkataan, iaitu nada nahu rabbuhu bi alwadi almuqaddasi tuwa. Isni adalah zaraf zaman, maf'ul fi'il, makna ketika. Nada adalah fi'il madhi mabni untuk huwa, dan makna menyeru di sini. Hu adalah damir huwa, dia adalah maf'ul bihi muqaddam kerana dia datang sebelum fa'il. Fa'il yang disahirkan iaitu rabbu ni untuk fi'il nada ni. Ketika menyerunya oleh Tuhan, rabbu. Rabbuhu ni isim dengan damir, jadi dia mudhaf ilaih lah. Tuhannya. Bi adalah makna di adalah fuja. Al-wadi lembah lah. Ini adalah isim makrifah kamar yang majrur. Al-muqaddasi yang suci. Ini adalah isim makrifah kamar yang majrur daripada qaddasa, kudus kan. Itu suci tu. Dalam bahasa Malaysia pun kita kata kudus kan.
suci. Dan apa tu, dia adalah merupakan naat kepada al-wadi. Jadi dua-dua kita lihat isim makrifah kamariyah majrul kan. Jadi pattern sama, lembah yang suci. Dan tua ni, wadi tua, nama wadi tu. Jadi dia adalah isim nakirah majrur dan dia merupakan badal kepada al-wadi ni lah. Nama dia, jadi dia pengganti. Jadi sini ketika menyerunya oleh Tuhannya di lembah yang suci, wadi tua. Ayat ke-17. Izhab ila fir'auna innahu tawa. Kita lihat ayat ini mempunyai 6 perkataan, iaitu izhab dan ila fir'auna innahu tawa. Izhab adalah fi'il madhi fi'il amar mabni dan dia adalah dalamnya terdapat fa'il dan mutasil takdirnya anta. Pergilah kamu. Ini Allah suruh Nabi Musa lah, pergilah kamu ila kepada fujah lah fir'auna. Ini adalah fir'aunah, dia adalah isim majrul, dia tak memang tak akan nampak macam tadilah, tak akan nampak kasrah ni sebab dia adalah mamnu' nazarah. Inna ni adalah sesungguhnya, ini adalah harfun nasi dan dia taukid. Sebab tu kita akan ada isim inna dan juga kabar inna. So isim inna ni adalah damir yang mengikutinya lah ni. Damir huwanya jadi isim inna. Dia. Dan tawa ni adalah fi'il madhi mabni. Dalamnya tersembunyi fa'il damir mustatir takdirnya huwa dan dia merupakan kabar inna. Maknanya di sini dia telah melampaui batas. Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Allah suruh Nabi Musa pergi jumpa Fir'aun. Ayat ke-18, Fakul hal laka ila an tazakka. Kita lihat ayat ini mempunyai 8 perkataan, iaitu kita ada fa dan kul hal laka ila an tazakka. Fa ni adalah harfun ataf, makna maka. Kul kita selalu jumpa lah ni. Ni fi'il amar anta daripada perkataan qala, dan dalamnya tersembunyi fa'il damir mustatir takdirnya anta. Dia adalah maktuf di sini sebab lepas ataf. Matuf alai dia tadi kita ada ishab kan, juga apa tu fi'il amar juga. Pergilah kamu sini kamu katakanlah kul ya. Dan hal ni adakah, makna dia di sini harfun istifham. Ni laka. Laka ni adalah la adalah harfu apa tu harfu jar, dan ka ni adalah damir anta. Jadi dia adalah jawab majrur lah laka. Tapi pada masa yang sama dia juga adalah khabar muqaddam di sini ya. Ni kita sini bagi kamu ni. Bagi kamu ni adalah Fir'aun. Ni kamu di sini kamu katakanlah adalah Nabi Musa. Kepada Nabi Musa, Allah bersuruh Nabi Musa katakanlah kepada apa tu Fir'aun ni, adakah bagi kamu ila dari itu kekufuran. Ni adalah harfu jar. An maknanya ni adalah hendak Ini adalah harfu nasab dan juga masdariyah. So kita ada harfu masdariyah, jadi kita akan ada masdar muawwal di sini ya. Ni an tazakka ni. Tazakka ni adalah fi'il mudhari' mansub dan dalamnya tersembunyi fa'il damir mustatir takdirnya anta. Jadi an tazakka ni adalah masdar muawwal. Jadi kita lihat apa tu khabar muqaddam kat sini tadi laka ni kan. Tapi mana mubtada muahhar dia? Di sini mubtada muahhar dia adalah mahzuf. Kerana dia ditakdirkan adalah boleh jadi sabil atau jalan ya. Hal laka sabil. Apa tu jadi sabil tu adalah apa tu mubtada muahhar dia. Ya, jadi di sini apa tu maka kamu katakanlah itu Nabi Musa, adakah bagi kamu itu Fir'aun dari kekufuran hendak mensucikan diri, iaitu adakah bagi kamu jalan untuk mensucikan diri dari kekufuran. Itu yang apa tu makna ayat di sini. Jadi Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk meminta Fir'aun membersihkan dirinya dari kekufuran. Dan kita tengok ayat 19, wa ahdiyaka ila rabbika fatahsha. So ayat ni mempunyai 8 perkataan. Wa dan ahdi, ahdiya neka ila rabbika fatahsha. Wa ni adalah fi'il makna dan. Ahdiya ni adalah fi'il mudhari' mansub dan perkataan hada, dan dia adalah fa'il dan mustatir takdirnya ana ni. So dia merupakan maktuf. Sebab tu apa tu dan mahukah aku tunjuk. Dia maktuf apa tu kepada perkataan tazakka tadi kan, yang mensucikan diri tu. Itu juga adalah fi'il mudhari' mansub. This one juga sama walaupun kita tak ada harfu nasab, tapi sebab dia maktuf jadi dia mengikut.
Dan mahukah aku tunjuk? Ka ni kamu, ni adalah damir anta maf'ul bih lah. Dan ila, kamu di sini adalah Fir'aun lah bila Nabi Musa berjumpa dia. Ila ni makna kepada ada harfu jar. Rabbi makna Tuhan. Isim majrul, rabbika mudhaf ilailah isim dengan damir Tuhanmu. Fa makna supaya, ni adalah harfun ataf. Tahsya, ini adalah fi'il mudhari' mansub, ada perkataan hasya dan dalamnya terdapat fa'il damir mustatir tadinya anta dan dia merupakan maktuf sebab lepas ataf ni kan. So dia punya maktuf alai dia ahdiya ni tadilah. Ahdiya dengan tahsya. Dia dua fi'il mudhari' mansub kita lihat di sini. Kamu takut, iaitu melanggar perintahnya. Sini, dan maukah aku tunjuk kamu kepada Tuhanmu supaya kamu takut untuk melanggar perintahnya. Jadi di sini Nabi Musa diperintahkan untuk bertanya kepada Firaun. Adakah bersetuju untuk Nabi Musa menunjukkan jalan kepada Tuhan sebenar. Iaitu Tuhan yang mencipta dan memelihara dia supaya ia taat. Sebab dia ni sebenarnya dia kan memang mengaku dia sendiri jadi Tuhan kan dan memaksa rakyatnya menyembah dia. Jadi kita lihat adakah berjayakah Nabi Musa dengan dalam misinya ni. Ayat ke-20. Fa'arahul ayatal kubra. Kita lihat ayat ini mempunyai 5 perkataan iaitu fa'arahu al-ayata al-kubra. Fa ni adalah harfun ataf makna maka. Ara ni adalah fi'il madhi mabni dengan fathah muqaddarah dan dalamnya tersembunyi fa'il damir mustatir tak adanya huwa di sini. Maknanya dia memperlihatkan kepada ni Nabi Musa Dan hu ni nya itu Firaun ni lah. Hu ni adalah damir huwa maf'ulun bih. Dan arahu ni adalah maktuf sebab pak ataf kan. So dia iaitu Musa memperlihatkan kepadanya, kepada Firaun. Jadi maktuf alai dia tadi kita ada ishab ila fir'auna kan. So pergilah kamu kepada Firaun. Ni Tuhan suruh. Dan this one kita lihat Nabi Musa memperlihatkan kepadanya. Jadi ada 2 ayat fi'liyah sebenarnya. Al-ayatan mujizat. Ni adalah isim ma'rifah kamariyah mansub dan dia adalah maf'ulun bih sani. Sebab hu ni tadi dah jadi maf'ulun bih pertama kan. Jadi ni maf'ulun bih kedua. And then al-kubra yang besar lah. Ni adalah isim ma'rifah kamariyah mansub. Dia isim tafdil mu'annas dan kita lihat dia adalah na'at di sini kepada al-ayata. Al-ayata dengan al-kubra. So dua-dua adalah isim ma'rifah kamariyah mansub kan. Jadi pattern sama di sini. Maka dia Nabi Musa memperlihatkan kepadanya Firaun mukjizat yang besar. Jadi sebenarnya Nabi Musa dianugerahkan berbagai mukjizat kan untuk meyakinkan bahawa dia adalah Rasul Allah. Dan ayat ke-21, fakazzaba wa asa. So ayat ini mempunyai 4 perkataan. Fa, kazzaba wa asa. Fa ni adalah pun ataf makna lalu, kazzaba. Ini adalah fi'il madhi mabni dan dalamnya terdapat fa'il dan mustatir tak adanya huwa dan dia adalah maktuf sebab ada ataf kan. Jadi maktuf alai dia tadi kita ada ara kan. Itu juga adalah fi'il memperlihatkan. Di sini dia Firaun mendustakan pula. Ni tadi Nabi Musa memperlihatkan. Jadi di sini maktuf dengan maktuf alai dua-dua adalah fi'il. Dan wa ni adalah dan dia adalah harfun ataf. Asa adalah fi'il madhi mabni dengan fathah muqaddarah. Dia dalamnya terdapat fa'il dan mustatir tak adanya huwa dan dia juga pula maktuf sebab lepas ataf. Jadi maktuf alai dia kazaba ni lah. Dua-dua fi'il madhi mabni kazaba dengan asa. Di sini lalu dia Firaun mendustakan Nabi Musa dan dia menderhaka kepada Allah. Jadi Firaun tak terima dan dia kufur. Kita lihat apa akan jadi pada Firaun. Ayat ke-22, summa adbara yas'a. So kita lihat ayat ini mempunyai 3 perkataan. Dan summa, dan adbara yas'a. Summa ni makna harfun ataf makna kemudian. Adbara, ni adalah fi'il madhi mabni dengan fathah. Dan dalamnya tersembunyi fa'il dan mustatir tak adanya huwa. Dia adalah maktuf sebab lepas ataf. Maktuf alai dia tadi kazaba lah tadi, mendustakan. Ni dia berpaling ingkar. Firaun juga. So yas'a adalah fi'il mudhari' marfu' dengan dhamma muqaddarah daripada perkataan sa'a. Dalamnya terdapat fa'il dan mustatir tak adanya huwa. Dia menjalankan usahanya. Iaitu dia kemudian dia Firaun tu berpaling ingkar dan menjalankan usahanya iaitu menentang Nabi Musa. Jadi dia mengambil tindakan dan membuat mengaturkanlah macam mana nak menentang Nabi Musa ni dengan pengikut-pengikutnya. Ayat ke-23, fahasyara fanada.
So kita lihat ayat ini mempunyai 4 perkataan, iaitu fa, dan hasyara, dan fa nada. Dan fa ni adalah harfun ataf, maknanya lalu. Hasyara adalah fi'il madhi mabni dengan fathah. Dalamnya tersembunyi fa'il dan mim mustatir, tak adanya huwa, dan dia adalah maktuf di sini. Ataf kan. Lalu dia menghimpunkan, iaitu menghimpunkan orang-orangnya. Dia ni Fir'aun lah. And then maktuf alaihi dia, tadi kita ada adbara kan ayat sebelum ni. Dia berpaling ingkar. Dan fa ni adalah harfun ataf, maknanya lalu. Nada, dia menyeru. Ni adalah fi'il madhi mabni dengan fathah muqaddarah. Dan dia dalamnya tersembunyi fa'il dan mim mustatir, tak adanya huwa, dan dia merupakan maktuf sebab lepas ataf. Jadi maktuf alaihi dia adalah hasyara ni. Jadi hasyara dengan nada, jadi dua-dua adalah fi'il madhi. Di sini lalu dia menghimpunkan orang-orangnya, lalu dia menyeru, iaitu dia mengadakan rancangan jahat dengan mengumpulkan pengikut-pengikutnya lah ni. Ayat ke-24, faqala ana rabbukumul a'la. Kita lihat ayat ini mempunyai 6 perkataan, itu fa, dan qala ana rabbukum al-a'la. Fa ni adalah pun ataf, lalu qala, dia berkata. Dan fi'il madhi mabni, dan dalamnya terdapat fa'il dan mim mustatir, tak adanya huwa. Dia merupakan maktuf lah lepas ataf. Maktuf alaihi dia nada tadilah, dia menyeru. Dan ana, ni dia ambil ana, dia mubtada lah, akulah. Rabbu, Tuhan, isim marfu', dan rabbukum, Tuhan kamu. Ini mudhaf ilaih lah, sebab dia isim dengan damir, dan damir antum lah. Dan al-a'la, yang tertinggi, ini isim ma'rifah kamariyah marfu', dan dia merupakan isim tafdil, dan dia juga na'at kepada rabbukum ni. Lalu dia berkata, akulah Tuhan kamu yang tertinggi. Jadi Fir'aun ni mengaku dia pula Tuhan. Ayat yang ke-25. Fa'ahazahullahu nakalal akhirati wal ula. So kita lihat ayat ini mempunyai 8 perkataan, iaitu fa'ahazahu Allahu nakala al-akhirati wa al-ula. Di sini kita lihat fa ni adalah harfun ataf, makna maka. Ahaza, menyiksa lah. Fi'il madhi mabni wa ni. So di sini kita lihat maka menyiksa. Hu-nya, ni ada damir huwa, dia adalah maf'ul bih muqaddam sebab dia datang sebelum fa'il. Ni fa'il Allahu ni, Allah ya. Isim ma'rifah samsiah marfu', fa'il yang dizahirkan daripada perkataan ahaza. Allah menyiksanya, itu Fir'aun lah ni. Ini kita lihat ahazahullah ni adalah maktuf. Maktuf alaihi dia tadi kita ada qala ana rabbukum kan, dia berkata akulah Tuhanmu. Jadi Allah menyiksanya. Nakala ni isim mansub, dia maf'ul mutlak. Di sini kita lihat dia untuk emphasize ya, dengan azab yang menakutkan. Ni Allah siksa dengan azab yang menakutkan. Al-akhirati, akhirat, isim ma'rifah kamariyah majrur, dia mudhaf ilaih sebab nakala al-akhirati. So dua-dua adalah isim kan, isim gandingan, jadi dia adalah mudhaf ilaih juga. Dan makna akhirat. Wa ni makna dan, dia adalah fun ataf. Al-ula, dia adalah isim ma'rifah kamariyah majrur, dan dia adalah maktuf di sini, makna dunia. So maktuf alaihi dia al-akhirati lah. Al-akhirati dengan al-ula ni. Al-ula ni jadi dia ni adalah majrul kerana dia maktuf. Sini maktuf, dia maktuf, ni maktuf alaihi, dia maktuf kan. Jadi dia ni adalah nampak atas, baris atas, jadi dia adalah lafazan mansub lafazan, majrul mahallan di sini Jadi dari segi fungsi dia adalah majrul. Dan di sini maka menyiksanya oleh Tuhan dengan azab yang menakutkan di akhirat dan juga di dunia. Di sini kerana kekufurannya ya. Jadi Allah kata Allah mengazabnya di dunia, dia tenggelam kan dalam sungai itu bila dia mengejar Nabi Musa ya. Nabi Musa diselamatkan Allah dan Fir'aun ni ditenggelamkan. Jadi di dunia dia diazabkan dengan ditenggelamkan. Tapi di akhirat dia akan mendapat siksa neraka lah. Na'udzubillahi min zalik. Ayat ke-26 kita, inna fi zalika la'ibratan liman yahsha. So ayat ini mempunyai 8 perkataan, iaitu inna fi zalika la'ibratan li dan man yahsha. Ini adalah inna, dalfun nasi dan taukid lah, makna sesungguhnya.
Fi harfuja makna pada. Zalika adalah isim isyarah wa dan dia merupakan khabar inna muqaddam. Sebab apa tu kita ada menawasih inna tadi kan. Jadi isim inna dan kita ada isim inna dan khabar inna. Tapi di sini khabar inna datang dahulu. Jadi itu dia muqaddam. Demikian itu. La ni adalah harfun taukid makna benar-benar. Ibratan ni. Ni adalah isim nakirah mansub dan dia lah merupakan isim inna di sini. Apa tu isim inna mu'aharah sebab dia datang selepas khabar kan. Jadi sesungguhnya pada demikian itu benar-benar mengandungi pelajaran. Liman apa tu jawab majrur bagi orang yang dan yasha ni yang takut. Ini dia adalah fi'il mudhari' marfu' dengan damah mukaddarah dan dalamnya terdapat fa'il dan mim mustatir tak adanya huwa. Di sini Allah kata sesungguhnya pada demikian itu iaitu cerita Firaun tadi benar-benar mengandungi pelajaran bagi orang yang takut. Jadi Allah memerintah manusia sebenarnya supaya mengambil pelajaran dan iktibar dari kisah Firaun ini. Jadi kita lihat mana beberapa kali Allah sebut dalam Quran ni. Nanti insya-Allah kita akan lihat lagi banyak lagi ayat-ayat mengenai kisah Firaun ni So manusia yang kufur akan mendapat balasan yang pedih di dunia lagi Segala kekuasaan dan kesenangan di dunia adalah anugerah Allah yang patut disyukuri dan mengingatkan kita akan kemurahan Allah. Bukan menjadikan kita sombong dan membesarkan diri. Semoga kita tergolong dalam kumpulan yang mendapat taufik dan hidayah dan qualify menjadi orang mukmin yang dicabut nyawa oleh malaikat an-nashitati nashta tadi kan. Dan roh kita dibawa malaikat as-sabiqati sabqa. Ya, amin. Alhamdulillah kita telah sampai ke penghujung sesi pengungsian ilmu. Saya sudahi dengan surah Al-As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as inna insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.